Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Sharifah Alea dalam episod pertama Membina Juara. Terima kasih kerana sudi tune in bersama kami hari ini. Rancangan ini merupakan rancangan buah bicara di mana kita akan berdiskusi, kita akan mengupas, kita akan berkongsi pendapat dan pengalaman dalam usaha untuk membina juara anak-anak, tak kiralah yang muda, yang remaja, yang terlebih remaja, yang dah remaja terlebih pun boleh juga. Yang penting adalah kita ingin membina juara ibu bapa dan juga anak-anak, ya. Sebelum kita teruskan dengan tajuk hari ini, saya ingin mengucapkan Assalamualaikum dan hello kepada tetamu online kita. Kita ada Amir, Sofia, Fiza, Cempaka dan juga Dahlia. Thank you for being with us today. Okay, sekarang kita akan kongsi tajuknya yang merupakan juga terma generasi strawberry. Sebelum hari ini saya pun tidak berapa nak kenal dengan generasi strawberry ni. Kenapa agaknya remaja zaman sekarang selalu dibandingkan dengan buah yang kadang-kadang manis, kadang-kadang masam? Adakah itu menggambarkan sifat mereka juga? Sebenarnya generasi strawberry ini adalah versi Asia lah kira kan. Kalau di barat kita lebih kenal perkataan millennials ataupun snowflakes, tapi memandangkan kita dekat sini jarang sangat nak jumpa salju snowflake tu. Jadi kita panggil generasi strawberry, bermaksud anak-anak muda, remaja ataupun preteens ataupun pro-teens yang mudah lebam, senang tercuit, sikit-sikit terasa ataupun manja, tak tahan tekanan di tempat kerja, di sekolah, di universiti. Kalau nak kerja keras, jauh sekali. Yang juga dari segi emosi, senang kecewa, senang merajuk, senang sentap lah orang kata kan. Senang, pakar panel kita ada kongsi, senang koyak. Terma sekarang ni senang koyak begitu kan. Okey. Tapi adakah ini benar dan adakah ia adil untuk berikan label ini secara blanket, secara keseluruhan? Kalau nak ikutkan pihak majikan ataupun pihak pengajar, setuju, memang sesuai. Generasi ini memang generasi yang senang sangat nak give up, senang sangat nak putus asa, sentiasa mencari cara yang senang nak buat kerja, life hacks, shortcut. Rasa majikan zaman sekarang rasa macam bakal pekerja mereka ataupun pekerja mereka yang sedia ada sekarang ini, confidence tu kurang. Semangat yakin diri itu sangat susah nak jungkil, nak diterapkan dalam pekerja-pekerja mereka. Dan cikgu-cikgu dan juga tenaga pengajar, lecturer, pensyarah sebagainya dan juga majikan merasakan mereka ni keseluruhannya memang senang sangat berputus asa apabila menghadapi apa-apa cabaran ataupun apa-apa masalah. Jadi apa sebenarnya yang sedang berlaku? Adakah benar mereka ini begitu sensitif macam buah strawberry itu, ataupun adakah itu label yang kami sendiri meletakkan ke atas mereka? Dia saya perkenalkan panel pakar kita pada hari ini, iaitu Profesor Dr. Mariani Muhammad Noor, merupakan pakar psikologi kanak-kanak di Universiti Segi dan merupakan President of the Early Childhood Care and Education ataupun ECCE Council Malaysia. Kena sebut betul-betul ya. Assalamualaikum. Ya, Profesor Dr. Mariani, terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama dengan kami hari ini. Jadi kita akan terus ke soalan yang pertama lah ya. Iaitu mungkin sebelum apa-apa boleh terangkan sedikit apa itu generasi strawberry. Okay? Generasi strawberry ini sebenarnya adalah satu kumpulan yang dikatakan yang dikatakan mudah kecewa, mudah melenting, tak tahan tekanan sosial. Ya. Jadi dia bermula di negara China sejak tahun 1980-an lagi ya. Cuma di negara kita dia telah mula wujud tahun akhir 90-an dan masuk awal 2000.
kalau saya sendiri, saya melahirkan anak-anak dalam lingkungan generasi strawberry itu. Ya. Jadi persepsi ini sebenarnya satu kritikan buat generasi itu. Yeah. Tetapi pada saya, sebagai manusia, semua manusia melalui generasi-generasi tertentu. Seperti tadi Alia sebut, generasi peach, generasi apa tadi. Jangan terkejut, ada generasi durian juga. Yes. Ya, ada generasi durian. Tapi di sini kita bincang tentang strawberry. Betul. Ya. Jadi pada saya, jangan lihat kalau ada orang mengatakan, awak ni dalam generasi strawberry. Jadi kita jangan mudah melenting. Sebab sekarang ini dikatakan, mengapa label ini ada, kerana disebabkan oleh orang kata nila setitik, rosak susu satu belanga. Jadi tak semua yang lahir dalam tahun 1980-an, 90-an itu tergolong dalam generasi strawberry. Kita tahu strawberry ini begitu fragile. Sentuh sikit kulit terkeluar. Keluar saja daripada fridge, dia akan jadi monyok. Dia akan jadi kecut. Begitu ya. Jadi pada saya, generasi strawberry ini bergantung pada keadaan individu tersebut. Jadi kalau kita tidak mahu dikatakan tergolong dalam golongan generasi strawberry, maka kita harus bangkit. Jadilah seorang juara. Itu yang kita nak kupaskan hari ini. Bagaimana ibu bapa dan masyarakat persekitaran boleh membantu supaya persepsi generasi strawberry itu tidak tinggal sebagai satu, orang kata, noktah-noktah yang negatif. Ya, kita nak yang lebih positif. Ini yang dikatakan generasi strawberry itu tidak semuanya dalam golongan itu, dan pada saya, kita semua perlu kita ada set mind yang positif. Kenapa Profesor rasa diorang terkena label itu? Wujudnya label generasi strawberry ni, adakah kerana mereka ni memang jenis yang macam itu, berkarakter macam itu, ataupun situasi sekarang ini yang memaksa, yang menjadikan adanya generasi strawberry ni? Pada saya, generasi strawberry ni wujud dalam tahun-tahun tertentu. Ya. Kalau macam saya memang beruntunglah, saya bukan dalam generasi strawberry. Sebab saya daripada generasi baby boomers atau boomers part 2. Couldn't tell. Ya, betul. Jadi sekarang ini, maksudnya sekarang ini ialah, jadi saya melihat kesusahpayahan masyarakat. Malah saya juga dalam senario apa yang telah berlaku waktu 13 Mei, bagaimana orang kata rusuhan-rusuhan berlaku. Jadi kesulitan yang saya lalui itu membuatkan saya matang. Ya, tambah lagi apabila saya suka pula membantu kawan-kawan yang lain. Jadi apa yang saya nak katakan di sini adalah latar belakang satu. Yang kedua ialah kita tak nak salahkan ibu bapa, ya. Tetapi dalam keadaan suasana yang tidak kadang-kadang begitu kondusif, jenayah yang melibatkan kanak-kanak, remaja. Jadi ini menyebabkan ibu bapa memang terlalu bersikap berjaga-jaga, terlalu mengawal, terlalu mengawal. Dan kalau ada yang tahu tentang istilah ini, ada yang parenting jenis helikopter parenting, keibubapaan helikopter. Yang tu apa tu? Maksudnya macam sentiasa diawasi, hovering, sentiasa diawasi apa berlaku. Okey, anak dia dengan siapa? Dia makan apa? Dia di mana? Handphone tu tengok apa? Jadi semuanya dikawal. Sedangkan anak remaja ini dia nak bebas. Dia nak bebas. Jadi apabila berlaku kawalan yang terlalu ketat, seolah-olah tidak percaya pada anak itu, anak pun akan mempunyai sikap tidak percaya pada diri sendiri. Jadi bila nak keluar daripada rumah tu, takutlah. Ya, macam-macam. Dan satu lagi, kalau jenis keibubapaan ni banyak jenis, ya. Yang paling ketara yang boleh membentuk kepada generasi strawberry ni ialah, kita kata itu ialah tadi keibubapaan helikopter. Ataupun jet fighter parenting. Jet fighter macam mana pula? Jet fighter tu, I fight your battles for you. Yes. Mana-mana pergi bawa bom sana, bom sini. Kalau dulu saya ingat lagi, kalau saya saya bagi tahu dengan ibu bapa saya, mak tadi kat sekolah kena duduk berdiri bawah meja. Sebab cakap banyak. Okey, duduk bawah meja. Sekarang duduk bawah ni pula. Didenda lagi. Tapi sekarang kalau kita berkata begitu, terus sampai kat sekolah ibu bapa. Faham. Jadi menyebabkan anak ini tak yakin dan sebagainya. Jadi perkara ini seperti yang Lia cakap tadi,
dia lebih kepada situational dan tidak semua remaja mempunyai sikap-sikap dalam generasi ciri-ciri generasi strawberry itu tadi. Okey, sebenarnya soalan saya yang seterusnya adalah mungkin ada cara untuk ibu bapa bantu anak-anak jauhkan diri dari macam terjebak dalam generasi strawberry ni. Tapi Prof dah jawab dah soalan tu sebenarnya. Kita kurangkan sedikit helicopter parenting dan juga jet fighter. Tiadakan jet fighter. Kurangkan helicopter parenting tersebut. Okey Prof, kalaulah misal kata memang tak semua patut dikategorikan dalam satu kategori, situasi berbeza-beza. So macam mana sebenarnya, apa sebenarnya antara cabaran yang kononnya generasi strawberry ni as a whole, apa cabaran yang mereka alami? Mungkin is it right now, are they facing the challenges right now or later on in their workplace? Bagi mereka yang tergolong dalam generasi strawberry ni cabaran yang mereka akan lalui ialah bagaimana mereka nak meyakinkan orang di luar sana bahawa mereka bukan berada dalam ciri-ciri tersebut. Bahawa mereka ni tidak mudah putus asa, tidak mudah melenting, ada daya ketahanan mental yang tinggi, tetapi mampukah? Jadi ini cabaran-cabarannya, dan cabaran ini pula harus disahut, disokong oleh ibu bapa di luar sana. Jadi bagaimana nak melakukannya, itu kita akan bincang kemudian lah. Tapi sekarang ini cabaran yang kedua ialah sama ada remaja, golongan generasi strawberry ni bukan setakat remaja saja ya Lia. Ada yang kanak-kanak kadang-kadang, kita ada kanak-kanak, kita ada remaja, kita ada juga dewasa, awal dewasa. Yang tu strawberry tua lah ya. Jadi kita tengok cabaran yang kedua sekarang ini ialah adakah mereka mempunyai jati diri yang sepatutnya untuk mereka melangkah ke era yang lebih kompetitif, ke era persaingan. Jadi kalau mereka tidak bersedia, maka itulah salah satu cabaran untuk mereka dapatkan segala kemahiran tersebut supaya mereka nanti tidak mempamerkan ciri-ciri yang boleh digolongkan dalam golongan generasi strawberry. Kita tidak mahu orang label kita. Pada saya memang tidak adil. Itu satu kritikan buat generasi strawberry yang dilahirkan dalam tahun 1990-an dan sebagainya ke atas ya. Jadi perlu tunjukkan bahawa mereka tidak sebegitu. Apa yang berlaku sekarang ialah apabila individu dalam golongan yang dilahirkan dalam tahun 1990-an ke atas, bila kerja, tukar kerja. Tak boleh, kecewa. Kemudian kalau ada kena marah, kemudian kecewa, marah, melenting, keluar perkataan yang bukan-bukan. Maklumlah sekarang ini kita ada laman media. Jadi macam-macam kritikan keluar. Jadi kalau ini yang berlaku, maka akan terpamerlah ciri-ciri yang begitu rapuh. Senang tercuit, senang lebam. Tercuit. Senang orang kata koyak. Wow. Koyak. Very current ya Prof. Koyak. Saya pun tak guna koyak. Saya masih lagi pancit. Saya menggunakan pancit. Tapi but that's the thing Prof. Memang tidak adil untuk mereka. Tapi saya nak buktikan saya bukan generasi strawberry. Tapi apa yang terjadi ini adalah suatu ketidakadilan. Macam mana? Saya suka ambil apa yang Lia sebut tadi. Situational. Keadaan bergantung kepada situasi. Mengapa mereka kadang-kadang mengambil individu yang suka bertukar kerja itu sebagai rapuh, ampuh, mudah koyak dan sebagainya. Kadang-kadang kita perlu lihat juga latar belakang mereka. Mengapa perlu tukar tempat kerja? Mungkin disebabkan tidak puas hati, mungkin terlalu cepat burn out. Jadi bila dah terlalu cepat burn out, maka mereka keluar. Mengapa burn out? Kadang-kadang kita perlu lihat juga. Kadang-kadang dalam golongan majikan itu sendiri, mereka pun ada pencapaian-pencapaian tertentu yang dimaukan. Sedangkan mereka yang masuk bekerja di tempat itu tidak dapat memuaskan hati. Orang kata bos-bos. Jadi bila tak dapat memuaskan hati bos-bos, ini yang dikatakan terus job. Tapi saya tak naklah kata dia dah koyak. Tidaklah ya. Tetapi kita perlu adil juga pada mereka-mereka di luar sana kerana kalau kita lihat zaman dulu pun ada juga beralih tempat kerja. Tetapi mereka yang di zaman dahulu baby boomers, Gen X dan Y itu berbeza keadaannya berbanding dengan sekarang ini. Berbalik kepada situasi kepada situasi itu tadi. Jadi pada saya
saya simpati juga dengan mereka yang tergolong dalam generasi strawberry ini. Tetapi bangkitlah sebagai juara untuk membuktikan kalian semua yang dilabel sebagai generasi strawberry itu dapat memastikan cabaran itu disahut, dapat memastikan sentiasa bersikap positif dan mungkin ini boleh orang kata meleraikan ataupun dalam kita kata kalau dekat komputer tu kita delete nama generasi strawberry. Prof pun sendiri cakap ibu bapa memang harus beri sokongan itu. Tapi ada pula ramai yang ibu bapa Prof cakap tadi very the helicopter parenting ataupun the jet fighter parenting tu. So selain daripada terlalu hands on, apa yang boleh ibu bapa lakukan untuk kira macam menukarlah generasi strawberry ni daripada benda yang negatif tu positif? Saya ingin memulakan soalan ni, jawapan pada soalan ini dengan satu ayat yang mungkin semua boleh ambil sebagai satu panduan. Ya. Mentaliti kita harus selari dengan zaman tersebut. Yes. Okay. Bermaksud sekarang ini mereka yang berada dalam generasi strawberry, arus perkembangan mereka berbeza dengan arus perkembangan sebelum ini. Betul. Okey. Jadi maksudnya mentaliti mereka harus selari, malah lebih baik lagi daripada arus perkembangan tersebut. Kalau dahulu cabaran masalahnya lain. Tetapi sekarang ini dalam generasi strawberry ini kita tahu teknologi mainkan peranan penting. Kalau dulu kita tak ada handphone, kita tak ada media sosial, kita tak ada perkataan netizen, kita tidak ada perkataan kecam, kritik dan sebagainya. Tetapi generasi sekarang mereka menghadapi masalah-masalah itu. Ya. Ya, masalah-masalah yang jika mereka buat perkara A, ada orang yang akan memviralkan. Jadi bila memviralkan, maka berlakulah di situ cabaran untuk mereka pertahankan bukan sahaja daripada segi kata-kata dan juga perbuatan, tetapi juga emosi. Jadi di sini sekarang ini, dalam keadaan sekarang ini, emosi bukan sahaja mentaliti, tetapi emosi juga harus selari dengan arus itu, malah seharusnya lebih baik lagi. Kalau kita nak kata strawberry itu, strawberry yang selalunya kita makan tu lembut. Tetapi mungkin satu waktu akan datang ini, mungkin strawberry itu boleh bertahan lama bila duduk di luar. Tidak semestinya harus sentiasa berada dalam peti sejuk saja. Dikeluarkan dari peti sejuk, dikecut, dia hitam. boleh kental sendiri. Kalau kita lihat di sini, maksudnya harus berlaku perubahan-perubahan itu seiring dengan berlakunya masalah-masalah yang kita lalui. Sebab sekarang ini siapa yang melabelkan mereka sebagai generasi strawberry? Pastinya bukan mereka sendiri. Pastinya orang luar yang bukan dalam generasi tersebut yang tidak memahami situasi sebenar. Jadi pada saya, mereka di luar sana yang lahir dalam generasi strawberry, jangan ambil kata-kata label ini terlalu serius. Because mereka boleh bangkit sebagai juara. We are human being. Kita dikurniakan Allah akal fikiran yang baik, waras, cantik, elastik. Apa lagi perkataan yang saya nak guna? Bombastik. Saya sebenarnya lah generasi yang saya perasan mengenai generasi strawberry ini adalah mereka sebenarnya walaupun dilabelkan manja begitu, tapi mereka bijak dan lantang bersuara. Kreatif. Mereka menggunakan media sosial untuk menyuarakan apa yang kurang, apa yang tak dapat mereka capai oleh kerana yang melabelkan mereka tu. You know, so it's good sebab mereka mempertahankan hak mereka juga. Tak kira lah generasi apa pun, setiap manusia ada hak sendiri kan. So that's good. That is one thing good about the generasi strawberry. Banyak lagi soalan. Prof, saya harap Prof bersedia sebab bukan soalan daripada saya sahaja. Kita ada tetamu-tetamu online kita yang sedang menanti. Semua dah tulis dah soalan mereka. Very good, very disciplined. Okay, dan semuanya dari Gen Z. So kita nak tengok juga pendapat mereka mengenai generasi strawberry ini. Tapi itu sebentar sahaja lagi. Kita akan berehat seketika, kembali bersama Membina Juara. Selamat
Selamat kembali ke Membina Juara bersama saya Sharifah Alea dan juga Profesor Mariani. Kita punya panel pakar hari ini memang seronok kita borak-borak dekat sini. Terlupa pula sebenarnya kita tengah buat rancangan ni. Dan ada juga tetamu-tetamu online kita yang kita akan bersama mereka sebentar saja lagi sebab mereka pun ada soalan-soalan mengenai topik hari ini, generasi strawberry. Kita dah kupas sedikit sebanyak antara cabaran yang mereka hadapi sebagai generasi strawberry, label itu, dan juga macam mana kita ada sentuh sikit lah macam mana kita nak keluar daripada label-label negatif yang dibawa dengan di label generasi strawberry. Tapi sekarang ini mungkin something that they can do consciously, yang macam confirm lah. Okay, adakah kalau boleh macam Prof cakap tadi, kalau boleh kita delete generasi strawberry tu kan, macam mana diorang nak buat, apa yang harus mereka lakukan untuk delete label generasi strawberry tu? Okey, saya suka kaitkan itu dengan ibu bapa juga. Okey. Jadi kita tidak sahaja mahukan sesuatu ataupun mahukan perubahan daripada individu yang tergolong dalam generasi strawberry. Kerana mereka seorang sahaja tidak mampu untuk bangkit. Mereka perlu bimbingan, didikan dan juga asuhan daripada ibu bapa. So di sini maksudnya saya akan kaitkan dua-dua di sini ya. Remaja perlu berdikari. Harus. Bagaimana mereka nak berdikari sekiranya apa sahaja yang mereka mahukan, ke mana sahaja mereka pergi, semuanya tersedia oleh ini ibu bapa. Makanan, ini homework dah siap. Dan kita tak boleh salahkan juga kerana dalam zaman sekarang ini ibu bapa multitasking sebagai ibu bapa, dan mereka juga harus keluar untuk bekerja. Apabila mereka keluar bekerja, kurang masa untuk bersama. Dan pemantauan hanya ditukar ganti dengan wang ringgit, kata-kata, gadget. Jadi sepatutnya mereka ini diberikan peluang dan juga ruang untuk buat sesuatu tu dengan sendiri. Maksudnya kita tanamkan sikap yakin diri pada anak. Kalau sentiasa kita iring anak ini ke mana sahaja mereka nak pergi, anak ini akan berasa mengatakan, I think I can't do it lah. Saya tak boleh buat lah. Pergi sana tak boleh buat. Pergi sini tak boleh buat. Masuk dalam kelas, homework tak habis, kena tegur sikit dengan cikgu. Ini kita tak mahu. Jadi maksudnya biarkan anak-anak itu, anak-anak dalam generasi strawberry ini melalui pengalaman suka duka itu. Kerana dalam dunia ini tidak semua kita manusia ini melalui senyuman dan tawa riang saja. Ada kalanya perlu menangis, sedih, gembira. Kerana pelbagai emosi yang dilalui oleh anak-anak ini akan menyebabkan mereka kental. Betul. Saya tahu dan ramai generasi strawberry ke millennial ke Gen Y ke Gen Z ke akan sedikit menyampah bila dengar zaman dulu. Ayat zaman dulu kan, dulu satu benda yang saya nampak, saya perasan lah kan, zaman mak bapak saya ke zaman atuk nenek saya ke, iaitu berdikari itu ada sedikit sebanyak memerlukan kepercayaan dari ibu bapa juga. So macam mana kita nak sebagai ibu bapa kepada generasi strawberry ini, adakah wajar kita berikan mereka kepercayaan untuk berdikari itu? Pastinya ibu bapa perlu berikan kepercayaan kepada anak-anak itu bahawa anak yang bernama A, anak yang bernama B boleh berdikari. Tetapi kita jangan lupa juga Lia, dalam keadaan dunia sekarang ini, masing-masing bimbang, masing-masing takut. Jadi kebimbangan dan ketakutan itu perlu orang kata dididik diri sendiri dulu. Ibu bapa tu perlu didik diri sendiri dulu bahawa anak boleh buat, anak boleh itu dan sebagainya. Maksudnya sekarang ini ialah gaya keibubapaan itu harus bertukar, tetapi dalam masa yang sama memantau keselamatan dan kesihatan anak-anak itu. Faham. Kita tidak mahu nanti semuanya disediakan. Ini makanan, nanti order itu, nanti order ini, mak balik lambat, ayah balik lambat. Faham. Itu dah terlebih berdikari pula. Itu dah lepas tangan dah tu. Ya, betul. Jadi orang kata, kalau orang kata kita nak baik ni berpada-pada, gaya keibubapaan juga perlu begitu.
find a balance lah. Ya, Kan? betul. Kita haruslah find a balance. Okay, faham. Alright, saya rasa masanya untuk kita ambil soalan daripada tetamu online kita. Yang pertama hari ini Encik Amir Iqmal. Amir Iqmal ya. Amir Iqmal berusia 24 tahun dan kira macam CP Gen Z. So okay, teringin juga saya teruja juga nak dengar soalan daripada saudara Amir Iqmal kita. Silakan. Okay, hai, Assalamualaikum. Jadi satu soalan untuk Prof Mahir ni. Jadi generasi strawberry dianggap sebagai seorang yang bersifat cantik di luar tetapi lembut di dalam kan. Macam strawberry itu sendirilah kan. Jadi seperti Prof ada beritahu tadi kan, mereka ini mudah rapuh. Saya ambil contoh macam kenalan-kenalan saya sendiri kan. Kebanyakannya mereka baru sahaja masuk bekerja lah. Jadi sekiranya mereka ditegur secara tegas ataupun dimarahi oleh bos ataupun majikan mereka akan merasa merajuk dan merasa tidak selamat ataupun dalam bahasa Inggerisnya insecure lah. Jadi insecure ni satu perkataan yang sebati lah dengan generasi sekarang ini. Jadi lagi buruk lagi apabila perasaan mereka itu berpanjangan menyebabkan mereka kurang keyakinan diri. Jadi bagaimana kita nak mengatasi lah perasaan tersebut daripada berpanjangan kan. Itu saja. Thank you. I mean, actually soalan yang sangat bagus. Perkataan tu insecure. Yes. Generasi strawberry ni juga selalu they're always on the receiving end of that. Oh my God, you're so insecure. Yeah, faham tak? So macam mana dia nak atasi? Okey, kalau soalan Amir tadi tu ya, terima kasih Amir ya, sebab saya rasa saya boleh melalui apa yang diceritakan tadi tu ya. Nah, mengapa mereka insecure? Sebab mereka terlalu ada secure attachment dengan parents. Jadi bila keluar daripada kepompong rumah itu sendiri, masuk dalam kepompong yang baru, suasana lah ya, bukan kepompong nanti ingat apa pula nanti ya. Masuk dalam suasana baru. Jadi mereka agak terkejut. Jadi proses ini adalah satu proses belajar. Okay. Ya, daripada saya kalau dia bertukar tempat, maksudnya dia perlu gunakan proses itu sebagai proses belajar. Bahawa dia akan melalui situasi yang sama kalau dia tak ada jati diri. So maksudnya di sini sekarang ni bukanlah disebabkan oleh yang pertama kali itu maka terus dilabel generasi strawberry. Tapi kalau berlaku untuk 5-6 tempat bekerja, memang itu orang kata dah cop lah. Iyalah. Dia generasi strawberry ya. Jadi sepatutnya Amir kan, apa yang berlaku sekarang ialah tak salah buat apa yang berlaku kerana dia telah mempunyai begitu secure attachment dengan parents. Mungkin tidak ada ruang dengan peluang untuk dia explore bersendirian. Saya tak salahkan ibu bapa ya. Tetapi dalam masa yang sama kita perlu lihat keadaan persekitaran juga. Jadi di sini individu remaja yang dikatakan dalam generasi ini harus sama-sama melihat pada diri sendiri, cermin pada diri sendiri, jangan pandai selfie saja. Cermin pada diri sendiri, bangkit sebagai juara, bagaimana nak berdikari atas kaki sendiri, macam mana nak kental daripada segi emosi. Marah sikit dah merajuk, marah sikit dah kecewa. Okey, kalau terlalu marah pula tukar tempat kerja. Kalau ini berlarutan tidak akan ada kesudahannya. Mungkin rakan Amir tu boleh ambil situasi itu sebagai proses belajar untuk peringkat yang seterusnya. Right, okay. Thank you Amir. Okay, saya sebenarnya tertarik dengan apa yang Prof cakap tadi jugalah. Okay, contohnya dia seorang yang insecure, mungkin sebab terlalu secure dalam situasi rumahnya. Okay, tapi dan saya faham ramai ibu bapa yang begitu. Celebrate mediocrity. Maksudnya dapat C dalam apa-apa subjek pun tepuk hadiah sampai 5 dapat begitu. Tapi ada juga ibu bapa yang the direct opposite, yang selagi tak dapat A jangan harap nak dapat a good job. I'm very strict lah kononnya. So dalam situasi yang macam itu, yang ibu bapa pun macam not so, siapa lagi yang berperanan untuk membantu generasi strawberry ni? Macam contohnya kawan Amir tadi, mungkinlah kan, mungkin bos ataupun superior dia di tempat kerja boleh memainkan peranan untuk bro, sis, come on lah, ini benda normal. Adakah mereka berperanan juga? Boleh ke? Di sini sekarang ini majikan mainkan peranan yang penting. Kita bimbang nanti majikan itu pun sama dalam generasi tersebut. Betul juga kan? Jadi dia tak nak nampak terselah ni, itu ini dan sebagainya. Jadi sepatutnya majikan memainkan peranan yang penting.
majikan harus mempunyai objektif untuk melahirkan produktiviti, bukan sahaja daripada segi produktiviti satu-satu tempat pekerjaan, tetapi produktiviti untuk menghasilkan pekerja yang cekap, amanah, integriti yang supaya juga mereka dapat gunakan pekerja itu bukan sebagai hamba lah ya, menggunakan supaya dapat melahirkan betul-betul produktiviti yang sepatutnya daripada mereka yang telah digilap oleh ibu bapa tadi. Dalam masa yang sama, bukan setakat majikan saja, tetapi Amir sendiri mainkan peranan yang penting. Rakan sebaya mainkan peranan yang penting. Adik-beradik mainkan peranan yang penting. Kita tahu ibu dan bapa memang kita dah tahulah ya. Tapi adik-beradik mainkan peranannya. Janganlah situ bang. Bang. Kan. Jadi di sini sekarang ini banyak pihak boleh mainkan peranan yang penting. Jadi pada saya, mereka yang dilabel sebagai generasi strawberry ini tidak keseorangan. Banyak lagi pihak-pihak yang ingin membantu. Contohnya seperti apa yang kita buat sekarang lah. Membina juara. Tapi kalau misal kata ada yang macam rakan-rakan macam Amir, macam terang lagi bersuluh kamu punya perangai macam gitu, macam mana kita nak macam mana kita nak dah sudahlah macam ni, jom kita cuba cari yang lain pula, cara nak dia mendekati sepatutnya mereka. Bagi individu-individu yang baru nak memulakan pekerjaan, itu satu situasi baru, keluar daripada kawasan rumah yang memang selamat. Jadi mereka perlu ada nawaitu mereka lah. Tujuan mereka untuk bekerja untuk apa? Adakah untuk menimba ilmu pengalaman? Adakah nak gaji yang secukupnya? Adakah orang nak berikan dia semua kemudahan-kemudahan dengan aircon, dengan kerusi, bagai-bagai? Adakah apa yang mereka perlukan? Jadi kalau mereka telah ada matlamat untuk bekerja dan tanamkan pada diri untuk dia capai matlamat itu, dia perlu ada ciri-ciri jati diri dia. Ya, jangan kata okey, kalau ada peluang kerja-kerjalah, nanti kalau jadi penganggur susah pula. Jadi untuk memilih bidang pekerjaan itu perlu lihat diri sendiri dulu. Apa kebolehupayaan ya, apa kekurangannya, what can I contribute, what can I give. Jadi sekarang ini soalan kata-kata yang cantik, what can I contribute, bukan what you can do for me. Tak boleh. Bila what you can do for me, itu maka jadilah generasi strawberry. So kita kena harus juga tanya pada diri sendiri, how can I contribute juga. So Amir, untuk menjawab soalan anda tu, so you will have to contribute sedikit juga kepada rakan-rakan you all. Tanya soalan itu balik pada rakan-rakan, korang ni dah betul-betul ready nak contribute ke tidak sebelum nak tukar ini, tukar itu, tukar itu. So terima kasih banyak-banyak Prof. Kita ada lagi sebenarnya soalan-soalan daripada rakan-rakan online kita, tapi nampak gaya masa untuk kita berehat seketika. Ya Prof, bagi Prof relax dulu, minum air sikit. Banyak soalan yang Prof kena jawab kan. Baru episod pertama Prof. Banyak lagi lepas ni insyaAllah. Banyak lagi. Alhamdulillah. Jadi jangan ke mana-mana, kita kembali bersama Membina Juara. Terima kasih kerana terus menonton Membina Juara bersama saya Sharifah Alia dan panel pakar kita pada hari ini, psikologis kanak-kanak, pakar psikologis lah, Profesor Mariani. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kami. Alright, so kita akan terus ke soalan daripada tetamu online kita. Kita ada sepasang adik-beradik, namanya Masya Allah, secantik senyuman mereka, Dahlia dan juga Cempaka. Dahlia, hai. Hai, so Dahlia umurnya 19 dan Cempaka pula umurnya 14. Umurnya 14. Anda masing-masing mempunyai soalan dan agak penting juga soalan-soalan anda sebab usianya pun sangat-sangat relevan lah dengan topik kita hari ini, generasi strawberry. Kita mulakan dengan soalan daripada Cempaka dulu. Cempaka silakan. Saya nak bertanya kepada Prof, apakah faktor yang menyebabkan wujudnya kelainan generasi strawberry ini? Cempaka rasakan Cempaka ada ciri-ciri generasi strawberry ke? Ada. Ada. Bagus. Jujur generasi strawberry ni sebenarnya. Baik, mengapa wujudnya generasi strawberry? Sebenarnya generasi strawberry ni di negara kita baru bermula untuk dibincang. Tapi kalau di negara Taiwan, dia bermula 1980-an lagi. Cuma sekarang ini kita kata dia wujud di negara kita di Malaysia ni kerana kita nampak
statistik di tempat kerja, statistik di sekolah yang mengatakan anak mudah kecewa, lari dari sekolah, remaja lari dari rumah, tukar-tukar bidang pekerjaan, bukan umur 14 tahun lah macam Cepaka ya. Cepaka masih sekolah lagi. Jadi kadang-kadang perkara-perkara ini yang menyebabkan adanya kajian-kajian tertentu yang mereka ini dilabelkan di bawah generasi buah tersebut. Kalau kita tahu kita dilabelkan dalam generasi itu ya Cepaka, kita harus keluar daripada generasi itu dan ajak kawan ramai-ramai. Bincang sama-sama. Kita tak mudah kecewa, kita daya ketahanan mental kita cukup kuat. Maksudnya resiliensi itu tinggi sangat. Tapi kalau resiliensi itu rendah, marah sikit nangis, tak dapat A menangis, tak dapat result A nak bunuh diri, memang ada di negara kita di Malaysia. Jadi ini yang kadang-kadang orang berfikir, mengapa berlakunya perkara ini sekarang ini? Mungkin mereka kata dahulu tak ada. Dahulu bukan tak ada, mungkin ada, tetapi dahulu kita tak ada media massa, media sosial untuk diviralkan. Jadi sekarang ini cabaran mereka berbeza. Dan pada saya generasi strawberry ini ada cabaran-cabaran tersendiri. Cabarannya lebih bergantung kepada situasi setempat. Jadi biar bagaimana sekalipun Cepaka orang nak label Cepaka dan rakan-rakan sebagai generasi strawberry atau kakak ni sendiri, jangan ambil itu sebagai satu yang serius. Kalau kita ambil itu sebagai satu yang serius, bermaksud kalian semua tidak ada esteemkan diri yang baik. Esteemkan diri yang positif ini sentiasa positif pada diri sendiri walau apa orang label kita. Katakanlah Lia di label generasi durian. Saya millennial. Saya selalu kena. Oh, you're millennial, mesti pemalas kan? Hello. Jadi maksudnya kita harus ada esteemkan diri kita yang mengatakan saya bukan. Ya. Jadi bila kita saya bukan, macam sakit lah. Kalau kita sakit demam saya sakit. Akan nampaklah muka tu orang sakit. Tapi kalau kita sakit tetapi kita katakan saya sihat, saya boleh buat, maka akan terpaparlah. Itu yang kita kata esteemkan diri atau kita kata self-esteem tersebut. Okey, soalan Dahlia pula. Assalamualaikum. Saya nak tanya, apakah peranan yang boleh dilakukan oleh golongan masyarakat dari kalangan masyarakat, terutamanya dari kalangan guru-guru untuk membendung generasi strawberry ni daripada menjadi manja dan cepat terasa? Sesuai juga soalan yang ditanya. Macam mana kita nak membendung daripada generasi ni untuk cepat terasa ataupun terlalu manja? Okey, macam mana kita nak bendung? Maksudnya sekarang ni siapa yang memberi label itu? Kalau ibu bapa yang memberi label itu, mesti ada sesuatu yang berlaku. Kalau guru yang melabel itu, mesti ada yang berlaku juga. Kalau masyarakat di persekitaran yang melabel, mesti berlaku pada individu yang dikatakan masuk dalam generasi itu. Jadi harus lihat apa ciri-ciri itu dan tanya balik pada diri sendirilah. Maksudnya kena pasti masalah itu. Mengapa dilabel? Kata kalau orang label saya, Prof tu sebenarnya generasi strawberry, dia buat-buat je tu. Contoh. Lepas tu saya balik, saya katanya, apa salah? Apa masalah saya? Macam mana dia boleh sampai ke tahap tu? Macam mana boleh sampai saya? So saya pun pusing, keliling, ingat balik, tutup mata ingat balik apa yang berlaku. Jadi ini yang berlaku. Maksud saya tutup mata tu ialah cuba fikirkan semula mengapa mereka melabel kita sedemikian manja. Adakah kita manja? Bila datangnya manja tersebut? Tapi kalau manja anak dengan ibu dan bapa tak ada masalah. Ya. Tapi dalam kemanjaan ibu dan bapa itu kadang-kadang, sebab itu saya kata gaya keibu bapaan itu harus seimbang. Seimbang dengan apa yang dikatakan kalau kajian yang mengatakan kita ada 3 jenis keibu bapaan. Otoritarian, otoritatif, laissez-faire. Wow. Bukan laser lah ya. Untuk kami yang marhain sebegini, Prof, kalau macam otoritarian ni maksudnya, Cempaka dan Dahlia balik pukul 6. Cempaka dan Dahlia tak boleh bersuara langsung. Mak, tapi tak boleh. Habis tuition pukul 6.30. No, pukul 6. Pukul 6. Okey. Kalau otoritatif, bagi tahu balik pukul 6. Tetapi anak ibu bapa ni mendengar juga. Kenapa tak boleh balik pukul 6? Sebab dia ada appointment. Dia ada temu bual online. Contohlah sekarang kan. Kalau laissez-faire, maksudnya tak apalah.
Keadaan laissez-faire ni yang kita bimbang kadang-kadang. Laissez-faire dengan authoritarian yang kadang-kadang dan Terlalu persekitaran yang menyebabkan wujudnya generasi ini. Manja, mudah rapuh, ampuh, mudah koyak, daya ketahanan mental tu tak ada. Emosi tu apa lagi lah, terluka. So dia jangan terlalu terkawal dan pada masa yang sama jangan terlalu bebas. Dan mereka dalam generasi strawberry juga cermin diri, bukan setakat cermin untuk cantik saja, tapi cermin dalam-dalam. Ya. Dan berbalik kepada kata-kata tu lah kan, kalau kita nak kata jangan terlalu manja, jangan terlalu kasar and everything, itu sebenarnya menyeluruh ya, semua generasi kita ni orang Asia kan. Kita sentiasa fikir bila kita nak bercakap dengan orang tua macam mana, dengan pakcik ni, makcik ni. Kadang-kadang pakcik dengan makcik ni pun kena ingat juga ada cara kita nak mengajar yang muda-muda, cara nak bercakap dengan mereka pun penting juga, kita beradab juga kan, Prof kan. So it cannot be one way saja. So okay, generasi strawberry, I got your back, alright, I get you too. Okay, nampak gaya kita kena berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kita ada lagi soalan daripada tetamu online kita bersama dengan Profesor Mariani di Membina Juara. Assalamualaikum semua. Anda masih lagi menonton Membina Juara bersama saya Sharifah Alea dan juga Profesor Mariani, pakar panel pakar kita pada hari ini. Dan kita akan terus ke tetamu online kita. We have Sofia dan juga Fiza, ibu dan anak. Tapi macam adik-beradik saja sebenarnya. Nah, kalau kita tengok sekali macam adik-beradik, tapi sebenarnya ibu dan anak ya. Untuk bertanyakan soalan mereka mengenai topik kita pada hari ini, generasi strawberry. So silakan, siapa yang nak bertanya soalan ni? Saya tanya dulu. Okay, alright, Fiza tanya dulu, silakan. Okey, Profesor, pada pendapat Profesor, adakah wajar bagi kita mengstereotip mereka dengan blanket statement yang negatif untuk menilai seluruh kumpulan individu? Adakah mereka betul-betul entitled, manja, malas, rapuh, and needy? So do we label us failed parent generation? Oh, failed parent. Okay. Oh, yang gagal, ibu bapa. Do we label that? Oh, okay. Yeah. Wow, alright. So we are labeling them. So do we want to be labeled? Because okay, dari persepsi ibu bapa pula. Okay, alright. Apa yang saya boleh katakan di sini, Fiza ya, of course bila anak berlaku sesuatu pada anak, yang paling dekat dengan anak tu akan dipersalahkan. Okay? They will always blame the parents. Okay? Tetapi dalam masa yang sama, kita cuba ingat juga bahawa bila katakan anak ini dilabel berada dalam generasi strawberry, okay, tidak bermakna ibu itu gagal. Kerana walau bagaimana ibu jaga sekalipun, kadang-kadang faktor persekitaran lain juga, Fiza ya. Kerana dalam kehidupan ini, satu faktor itu tidak membawa kepada musabab yang akan berlaku, kesan yang akan berlaku. Kita pastikan bahawa kita memberikan didikan, asuhan, bimbingan yang sepatutnya sesuai dengan keberadaan anak itu dalam zaman ini. Zaman milenial, zaman orang kata 21, 21st century. Kerana anak-anak itu sepatutnya, kalau macam Sofia ini, Sofia perlu ada 21st century skill children. Baru dia dikatakan boleh mencuba, walaupun dia dapat bimbingan, walaupun dia dapat jagaan, mentoring yang baik, sama ada daripada ibu dia sendiri ataupun daripada guru-guru. Jadi itu bukan satu yang boleh orang kata blanketkan. Okey, generasi strawberry. Okey, Puan Fiza gagal kerana Sofia adalah dalam generasi strawberry. Pada saya itu tidak mendatangkan masalah. Siapa sahaja Sofia, kita perlu lihat di mana dia berada. Dia bukan berada di rumah sahaja. Dia berada di sekolah. Dia membuat aktiviti co-curriculum bersama kawan-kawan. Kalau dulu sebelum COVID lah ya. Tapi dalam keadaan COVID ini semuanya online. Or extended family members. Or extended family members. Bila dia pergi ke rumah keluarga, dia bersama extended family members. Cousins ke sepupu cousin ke dan sebagainya. Jadi ini semua menyumbang kepada didikan itu. Yang penting ialah ibu bapa harus pastikan anak itu mempunyai jati diri. Jati diri supaya dia tidak terombang-ambing. Ya. Macam lalang, bawa sini kiri, bawa kanan. Jadi kita tidak mahu ini berlaku kerana konsep lalang itu sebenarnya akhirnya yang akan membawa anak-anak kita ini termasuk dalam generasi strawberry
yang ada ciri-ciri itu. Sebenarnya label itu pada saya adalah hanya label. Ya. Dia datang bermusim. Seperti yang saya kata tadi, mungkin tak lama lagi ada generasi buah-buah lain, generasi durian, generasi pulasan, generasi apa lagi? Kita Pisang kaki. pisang kaki. Jadi banyak lagi generasi-generasi. Cuma ambil situasi ini sebagai satu cabaran dan ketuk kesedaran masing-masing. Right. Ketuk kesedaran ibu bapa, ketuk kesedaran majikan, rakan sebaya, dan dalam masa yang sama ketuk individu itu sendiri supaya tidak dapat penguasaan ciri-ciri yang disebut strawberry itu. The negative aspects of it lah. The negative aspect of it. Okay. Kita ada soalan daripada Sofia juga. Betul? Sofia, silakan. Soalan saya, tidakkah Profesor berpendapat bahawa melabel kami sebagai generasi strawberry adalah tidak adil dan tidak perlukah label negatif ini wujud? Pada saya, generasi itu tetap akan wujud. Cuma sekarang ini jangan diambil itu begitu serius. If you are not in the generation, then let go. Okay, if you're not buktikan. in the category lah. Maybe when we say you- generation ada yang macam confused kan. Tapi memang I beranak Kalau Sofia tidak mahu berada dalam generasi itu, you have to bear in mind apa dia, you kena tahu, Sofia perlu tahu apa ciri-ciri generasi itu. Kalau ciri-ciri itu tidak ada, dan jangan bimbang. Sebab generasi strawberry itu kadang-kadang dilabel. Biasalah, kita ramai pengkaji-pengkaji, pakar-pakar yang nak buat kajian itu, nak buat kajian ini sebagainya. Jadi meninggalkan satu sejarah. Ya, mungkin bila ada Sofia ada anak, mungkin Sofia kata, mami dulu dalam generasi strawberry. You see, saya dah buktikan I'm not. Jadi label tetap label. Pada saya itu satu kritikan, memang tidak adil. Tetapi bila kita anggap dia sebagai satu cabaran untuk kita buktikan, saya bukan berada dalam generasi tersebut kerana saya tidak ada ciri-ciri itu. Tetapi ciri-ciri itu yang tidak ada itu, Sofia harus buktikan. Dan Fiza sebagai ibu juga harus sama-sama memastikan bahawa Sofia tidak ada ciri-ciri itu. Yang paling penting bukan ciri-ciri itu sebenarnya. Bagaimana Sofia dapat mengharungi cabaran dugaan bila keluar daripada kepompong pengajian itu sendiri. Sebab bila kita dah habis universiti, kita keluar kerja kan. Kita tak adalah lagi, kadang-kadang tempat kerja tu tak ada aircon, tak ada itu, tak ada ini kan. There very different situations all throughout kita punya life sebenarnya. Terima kasih banyak-banyak kepada semua tetamu online kita. Sekarang ni, kita tak banyak masa tapi tak kisah, nak juga sambung sebab sedikit kita nak senaraikan ciri-ciri ataupun skill set yang harus ada untuk kita delete generasi strawberry itu. Okey, kita tahu generasi strawberry wujud. Yes, of course. Dan tidak adil. Ya. Jadi Label itu tidak untuk adil, kita delete generasi itu, mereka yang dalam generasi dikatakan dalam generasi tersebut perlu mempunyai beberapa ciri-ciri ya. Yang pertama harus ada identiti diri. Okay. Perlu ada matlamat dalam hidup. Right. Yang kedua, perlu ada keyakinan diri. Keyakinan diri ni maksudnya boleh berdikari. Perlu ada daya ketahanan yang tinggi. Apa jadi di luar sana pun dia tetap kental. Tidak mudah merajuk, tidak mudah putus asa. Kena marah, nangis kejap, sambung balik. Dan orang kata jadikan apa sahaja perkara yang dianggap negatif itu sebagai satu cabaran, bukan masalah. Kerana kalau tidak ada masalah, kita tidak akan melalui proses belajar. Betul. Bila kita bangkit, kita bangun, kita akan bersedia untuk melangkah seterusnya dengan lebih berhati-hati. Betul. Terima kasih banyak-banyak sangat-sangat Profesor Mariani kerana sudi bersama kami hari ini. Terima kasih juga kepada Amir, Sofia, Fiza, Cempaka dan juga Dahlia. Dan kepada anda semua yang sudi menonton, jangan lupa jangan menonton saja. Boleh saja berikan feedback kepada kami. Interact with us. Anda boleh follow, like laman media sosial kami di sini. Saya Sharifah Alia, anda menonton Membina Juara. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.